Halo murid-murid, salam sejahtera. Saya Cikgu Lee, Cikgu LKY. Jadi kita telah masuk topik terakhir. Akhirnya agak panjang kan bab ini. Okey, topik terakhir iaitu analisis kualitatif. Okey. Jadi apakah itu analisis kualitatif? Okey, topik ini sebenarnya saya sangat suka. Dia macam CSI. CSI kita kena satu sampel, kita kena analisis, kemudian bagi tahu polis apakah sampel itu. Macam CSI kan. Okay. Jadi cikgu memang dulu pernah buat satu games lah. CSA, Chemistry Sort Analysis. Nantilah kalau ada free kita boleh main. Okay. Jadi saya baca dulu apakah maksud analisis kualitatif. Ialah satu teknik untuk mengenal pasti anion dan kation yang hadir dalam suatu garam dengan menganalisis sifat fizik dan sifat kimia garam itu. Okey, sebagai contoh, ini adalah satu garam pepejal X yang berwarna hijau. Jadi pada akhir pembelajaran hari ini, saya akan bagi satu sampel seperti ini. Jadi saya akan tunjuk ujian kimia dia dan pemerhatian dia. Lepas itu, murid-murid kena bagi tahu saya apakah nama garam ini. Ataupun contohlah, contoh ini adalah garam. Nampak? Garam yang cikgu makan. Jadi dalam bab ini tujuan kita akan buat analisis terhadap garam ini. Lepas itu lepas kita buat analisis, ada kena buat 2-3 ujian lah mungkin. Mungkin 5 ujian, mungkin lebih banyak kalau kurang bernasib baik. Jadi kamu kena beritahu garam ini nama dia adalah boleh faham apa maksud analisis kualitatif. Maksudnya lepas kamu buat ujian, kamu seharusnya dapat bagi tahu cikgu apakah nama garam ini. Okey, seronok tapi susahlah. Jadi kalau di kelas lepas saya ajar topik ini, lepas main game CSA, jadi saya akan sediakan sampel garam, mungkin ada 4 sampel ataupun 3 sampel lah. Jadi hari ini nanti saya ada sediakan 3 sampel juga, 3 contoh. Jadi kamu belajar, nanti kita akan buat uji eksperimen bukan eksperimen lah, kita akan buat pertanyaan di sini, di dalam video ini. Lepas itu kamu cuba bagi tahu cikgu apakah sampel itu. Okey, jadi ini adalah jawapan yang mungkin. Maka contoh pepejal X mungkin adalah kalsium klorida, mungkin ianya adalah magnesium sulfat, mungkin ia adalah aluminium nitrat, mungkin ia adalah ferrum 3 karbonat. Jadi jawapan di sini saja. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kation yang kamu kena teka dan 4 anion yang kamu kena teka lah. Kena ramalkan yang manakah jawapan akhir dia. Okey, jom mari kita mula. Seronok kan? Seronok. Di sekolah seronok. Kita buat pertandingan dan kumpulan mana yang salah kita minta, tapi selalunya semua betul lah. Saya pandai aja kan. Okey, baik. Ini adalah urutan analisis kualitatif garam. Pertama, pemeriksaan terhadap sifat fizik garam dulu. Ini kita dah belajar dalam subtopik 6.9 dengan 6.10, iaitu 6.9, iaitu warna dan ketelarutan garam itu dalam air. Okey. Jadi pertama, langkah 1, pemeriksaan terhadap sifat fizik garam. Jadi kita boleh tengok warna garam itu. Contohnya kita tengok warna dulu, apakah warna dia. Contohnya ini warna hijau contohnya. Okey, dan kita boleh larutkan garam itu ke dalam air. Tengok sama ada garam itu larut ataupun tidak. Okey, ini adalah jadual nota yang kita telah belajar dalam subtopik 6.10. Kalau garam itu larut, kemungkinan itu adalah garam nitrat ataupun kemungkinan itu adalah garam amonium, natrium dan kalium. Okey, kerana garam jenis ini dia semua larut dalam air. Okey. Lepas itu kalau garam itu ada warna, kita boleh buat ramalan, kita kata apa? Ramalan awal dulu Okey, iaitu sebagai contoh kalau dia hijau, kita boleh agak dia adalah dia mengandungi Fe2+. Kalau dia warna perang, dia mengandungi Fe3+. Kalau dia biru, dia mungkin adalah Cu2+, kerana Cu2+ adalah warna biru. Okey, kan kalau dia mula-mula adalah warna hijau, lepas itu kalau dia campur dalam air dia menjadi biru, maka dia mungkin adalah
kuprum 2 klorida. Dan kalau dia adalah kuprum 2 karbonat, dia mula-mula memang warna hijau dan dia tidak larut dalam air kerana karbonat, coke semua tak larut dalam air. Tapi yang ini tak begitu, masih tak boleh menentusakan apakah kation positif, apakah ion positif dan ion negatif yang wujud di dalam garam itu. Garam itu. Okey, jadi ini langkah 1. Okey, jadi sebagai contoh, ini ada satu contoh. Okey, sebagai contoh, tadi kan garam itu hijau bukan? Okey, jadi hijau ada beberapa kemungkinan. Jadi dia mungkin kalau hijau dia campur dalam air, dia warna hijau. Jadi dia mungkin adalah larutan, dia mengandungi ion Fe2+, iaitu dia mungkin adalah garam ferrum 2 kerana Fe2+ memang warna hijau. Okey. Dan kalau kita campurkan dia dalam air tapi dia tak larut dalam air, maka dia mungkin adalah kuprum 2 karbonat kerana coke ini semua tak larut dalam air, ataupun dia mungkin adalah garam ferrum 2 yang tak larut dalam air. Contohnya ferrum 2 karbonat. Okey. Ataupun okey. Dan kalau bila kita campur dalam air, dia menjadi warna biru, maka dia mungkin adalah CuCl2, iaitu kuprum 2 klorida kerana dia akan menjadi biru. Jadi ini masih pemerhatian awal, ramalan awal. Kita tak boleh buat apa lagi belum lagi final. Kita masih tak boleh dapat jawapan yang akhir. Okey, ini langkah 1. Langkah 2, kita belajar di dalam 6.10 iaitu tindakan haba ke atas garam. Terutamanya kita boleh tengok warna paki pemanasan. Seperti kita telah bincang dalam video sebelum ini, kalau hitam dia adalah CuO. Jadi dia mungkin mempunyai ion Cu2+. Kalau dia warna paki dia akhirnya adalah warna perang, dia mungkin adalah Fe3+, kerana Fe3+ adalah warna perang. Jadi saya masih ingat, kita nak ingat warna ni bukan? Jadi kita ingat langit adalah Cu2+, daun warna hijau bukan? Itu adalah Fe2+, dan batang pokok warna perang itu adalah Fe3+. Selalunya 3 inilah yang ada, yang warna dia ada warna macam itulah. Okey, yang ini special. Kalau kuning semasa panas, putih semasa sejuk. Masih ingat di video 6.10 apa itu? Zinc oksida. Jadi mungkin jawapan itu adalah Zn2+. Dan kalau perang masa panas, kuning masa sejuk, apa itu? PbO. Yes. Jadi mungkin jawapannya adalah Pb2+. Okey. Dan yang ini adalah pemanasan yang kita telah buat sebelum ini 6.10. Jadi kalau dia mengeruk, kalau gas itu mengerukkan air kapur, dia ini mengesahkan gas karbon dioksida, maka dia adalah garam karbonat coke. Okey, kalau dia ada gas berwarna perang, masih ingat gas perang video sebelum ini? Jadi dia mungkin adalah, jadi dia ada gas NO2. Dia adalah gas NO2 kerana gas NO2 berwarna perang. Jadi dia mungkin adalah garam nitrat. Dan kalau gas itu berbau sengit, itu adalah gas amonia. Jadi mungkin dia adalah garam amonium. Okey, dan akhirnya kalau gas itu menyalakan kayu uji berbara, itu adalah gas oksigen. Jadi yang menghasilkan gas oksigen ada dua kemungkinan, iaitu mungkin garam nitrat ataupun mungkin garam argentum karbonat. Okey, yang menghasilkan gas oksigen. Okey. Jadi itu adalah ulang kaji. Kita kata ulang kaji untuk subtopik sebelum ini. Masih tak boleh finalize lagi. Tak boleh dapat jawapan lagi apakah garam ini. Okey. Jadi kita tengok contoh, kita bagi satu contoh yang kadang-kadang dikeluar dalam peperiksaan. Contoh. Okey, contoh kalau dikata garam X ini, contoh dia berwarna putih. Kalau dia berwarna putih, maka confirm dia bukan garam yang Fe2+, Fe3+, Cu2+. Kenapa? Kerana kalau Fe2+ selalunya dia hijau. Fe3+ selalunya apa? Warna apa? Batang pokok. Warna perang. Dan kalau Cu2+ selalunya dia warna apa? Langit. Warna biru, yes. Kalau ini adalah garam yang berwarna putih, maka dia bukan Fe2+, Fe3+, dan Cu2+. Okey, lepas itu kita tambah air. Kita dapati bahawa pepejal putih ini tidak larut dalam air.
Jadi garam X itu mestilah garam yang tak larut dalam air. Maka dia mungkin garam Coke. Betul tak? Garam karbonat. Kerana dia tak larut dalam air. Macam itulah kita buat ramalan. Okey. Lepas itu dipanaskan dan paki dia berwarna putih semasa panas dan selepas disejukkan. Jadi paki dia tak ada warna special, tak ada special warna. Kalau tak paki dia langsung tak ada warna, maka dia tidak mungkin dia tidak mungkin CN, Fe2+, Fe3+, Pb2+ ataupun Cu2+ dan menghasilkan gas yang tidak berwarna. Dan gas ini dia dialih ke dalam air kapur menjadi keruh. Selalu tanyalah ni. Memang famous dalam SPM. Air kapur menjadi keruh, ini adalah gas apa? Gas karbon dioksida hadir. Jadi garam X itu mengandungi ion karbonat. Ingat, CO2 ada, jadi CO3 ada. Boleh? Senang saja. Maka garam X itu adalah karbonat, tapi di depan dia tak tahu apalah. Di depan tak tahu apa. Tapi yang confirm bukan ion ini. Jadi depan dia mungkin aluminium karbonat, mungkin bukan amonium karbonat, mungkin pembentukan yang tak ada warna lah. Magnesium karbonat, mungkin kalsium karbonat, kita tak tahulah. Okey, so inilah satu cara lah. Melalui pemanasan kita tahu dia adalah ion karbonat. Okey, jadi ataupun kadang-kadang soalan SPM pun ada tanya macam ni, gas perang dihasilkan dan kayu uji gas tak berwarna terbebas. Manakala kayu uji berbara menyala. Jadi kalau menyala itu gas apa? Gas oksigen. Yes. Gas perang. Ingat tak? Cikgu sudah sebut banyak kali bukan? Gas perang itu gas apa? Gas apa? NO2. Yes. Gas nitrogen dioksida NO2. Jadi gas perang itu adalah nitrogen dioksida dan gas oksigen hadir. Bila ada NO2, mesti ada NO3. Boleh? Jadi jawapan untuk soalan ini, dia mesti adalah garam yang mengandungi NO3. Nitrate. Jadi tak tahu garam apalah. Mungkin magnesium nitrate, mungkin zinc tak mungkin kerana dia tak ada warna, mungkin lain-lain lah. Okey. Yang tak mungkin yang inilah kerana semua ini ada warna. Okey. Jadi akhir sekali, bahagian ini yang paling penting. Untuk mengesahkan apakah jawapan akhir dia, kita akan menjalankan ujian anion ataupun ujian untuk ion negatif dan ujian kation untuk mengesahkan dia apakah jawapan akhir dia. Okey. Jadi di sini kita baca nota sikit dulu. Nanti baru kita tengok macam mana nak mengaplikasikan nota ini dalam contoh sampel garam yang cikgu sediakan nanti ada 3. Okey, contoh sekarang. Sekarang kita nak mengesahkan ion negatif ataupun anion. Jadi dalam sukatan kita terdapat 4 ion negatif yang mungkin adalah jawapan dia, iaitu Cl negatif SO4, ion sulfat, ion nitrat dengan ion karbonat. Okey, kita mula dengan ion klorida. Kalau garam ini adalah ion klorida, kita tambah asid nitrik dan kita tambah dengan larutan argentum nitrat, maka dia akan menghasilkan mendakan putih. Ini penting mendakan putih. Jadi sah dia adalah ion klorida. Okey. Dan kalau garam itu mengandungi ion sulfat, kita kena tambah asid nitrik, kemudian kita tambah larutan barium nitrat. Okey, ataupun kita boleh tambah HCl dan larutan barium klorida. Dia akan menghasilkan mendakan putih. Okey. Dan kalau garam itu adalah garam nitrat, kita tambah asid sulfurik, kemudian larutan ferrum 2 sulfat. Lepas itu beberapa titik asid sulfurik pekat, maka dia akan menghasilkan cincin perang. Itu telah mengesahkan bahawa dia adalah ion nitrat. Okey. Jadi semua ujian ini cikgu ada buat eksperimen, kan cikgu ada sediakan satu video khas untuk semua ujian ini. Okey, dan untuk Coke paling senang, kita tambah asid saja, kemudian kita alirkan gas yang pembuatan berlaku, kita alirkan gas itu ke dalam air kapur, maka dia akan mengeruhkan air kapur.
ini menunjukkan gas CO2. Kalau ada CO2, dia ada CO3. Coke, yes. Ini senang. Okey, jadi kejap. Okey, baik. Setelah cari-cari ya, tak jumpa lah rupa-rupanya. Belum buat video ini kot. Okey, tak apa. Jadi saya tunjuk yang pertama inilah. Kalau nak mengesahkan ion klorida, bagaimana menjalankan eksperimen ini. Okey, sekejap. Okey, jadi ini adalah video dia. Contoh, kita sekarang nak mengesahkan di dalam sini mengandungi ion Cl negatif. Okey, jadi ini adalah sampel dia. Okey, ini. Lepas itu kita tambah asid nitrik. Okey, jadi ingat bila kita nak uji Cl negatif, kita jangan tambah asid yang sama dengan dia. Contoh, untuk menguji Cl negatif, jangan tambah HCl. Kita boleh tambah asid lain. Contoh HNO3 ataupun H2SO4 pun boleh. Tapi jangan tambah ion yang nak uji itu. Contohnya kita nak uji ion Cl negatif, jangan tambah HCl. Okey, kita boleh tambah HNO3. Jom kita tengok bagaimana eksperimen ini dijalankan. Tambah HNO3. Lepas itu tambah larutan argentum nitrat. Ceng ceng ceng. Yeah. Tepuk. Mendakan putih terhasil. Ini mengesahkan apa? Ion klorida. Jawapan akhir dia ion klorida. Sak. Tapi kalau tak ada putih, maksudnya jawapan dia bukan ion klorida. Okey, kita tengok satu lagi. Yang ini ion sulfat. Okey, baik. Kita tengok, kita uji ion sulfat. Jadi di dalam sini kita nak tahu sama ada mempunyai ion sulfat ataupun tidak. Jadi kita tambah asid. Jadi kalau sulfat, jangan letak asid sulfurit. Kalau kita nak uji sulfat. Jadi kita boleh letak asid nitrik, HNO3 ataupun HCl. Jangan sama dengan dia lah. Okey, untuk video ini saya letak HCl, kemudian larutan barium klorida. Okey, jom kita tengok ada mendakan putih ataupun tidak. Tambah asid hidroklorik, tambah sikit pada sampel, ke dalam sampel. Kemudian larutan barium klorida sikit. Yeay, ada putih. Yeay, ada mendakan putih. Jadi jawapan dia adalah SO4 2 negatif, ion sulfat. Boleh? Senang? Boleh. Okey, macam inilah cara dia kita nak mengesahkan sama ada dia ion sulfat sama ada dia ion SO4 2 negatif ataupun ion Cl negatif. Okey, ada satu lagi cincin perang, jom kita tengok. Okey, akhir sekali kita tengok kalau jawapan untuk ujian ion nitrat NO3 negatif. Okey, untuk ion nitrat ini dia susah sikit. Kita kena ada 3 step lah, 3 langkah. Okey, jom kita tengok. Langkah 1, tambah asid sulfurik. Langkah 2, tambah larutan fer-2 sulfat. Lepas itu, ini berhati-hati ya. Sebab ini adalah asid yang sangat dekat. Tambah beberapa titik asid sulfurik dekat. Kontongkan. Kontongkan. Ini berhati-hati ya yang ini. Jom kita tengok cincin perang. Ada tak cincin perang terhasil. Cukup asid sulfurik dekat. Dia belakang sikit. Saya buat cantik. Jadi saya tunjuk gambar. Nampak ada cincin perang. Ini cincin perang. Jadi kalau ada cincin perang, nampak ada satu cincin perang. Okey, maka dia mengesahkan bahawa jawapan dia adalah ion NO3 negatif. Ini cincin perang yang saya buat. Cantik kan? Kalau nampak cincin perang ini mengesahkan bahawa ion nitrat, ion NO3 negatif. Cantik kan? Okey, balik sini lah. Tak malu. Okey.
So inilah ujian anion yang kita sudah nampak macam mana kita nampak eksperimen ini. Okey. Jadi lepas itu kita tengok ion positif iaitu ujian kation. Okey. Ujian kation murid-murid kena hafal. Langkah pertama mesti tambah larutan natrium hydroksida. Boleh. Untuk ujian kation pertama mesti tambah larutan natrium hydroksida. Kedua kita mesti tambah larutan amonia NH3. Okey, lepas itu kita tambah, kita tengok pemerhatian dia dan kita cuba teka apakah ion yang kita cuba ramalkan apakah ion yang hadir. Okey, saya tunjuk beberapa contoh sajalah di sini ya. Kejap. Okey, jadi bahan kimia pertama untuk ujian kation ataupun ujian ion positif, dia mesti tambah larutan natrium hydroksida. Okey, NaO. Ini sampel inilah kita tak tahu apakah ion yang wujud di dalam sampel ini. Okey, jom ini adalah eksperimen dia. Okey, tambah sikit dulu. NaO. Okey, mendakan putih terhasil. Ini mendakan putih terhasil. Jadi jawapan dia ada 2. Lepas itu kita tambah berlebihan. Putih hilang. Putih hilang. Mendakan putih tadi hilang. Ini maksudnya dia larut dalam berlebihan. Maka jawapan ada 3 jawapan yang mungkin, iaitu ZAP. Cikgu guna cara ZAP. Tengok video tu kan, saya guna ZAP. Jadi jawapan yang mungkin adalah ion zinc, ion aluminium ataupun ion Pb. Saya hafal guna ZAP. Okey, ZAP. Kalau mentekan tadi mula-mula putih kan, lepas itu kita tambah berlebihan. Okey, lepas tu saya tunjuk yang kedua, saya tak tunjuk semualah, takut nanti tak sempat. Okey. Jadi sama juga contoh ini adalah sampel lain. Okey. Jadi pertama mesti tambah larutan NaO. Okey, jom kita tengok. Mula-mula tambah sikit dulu. Kita tengok ada perubahan ataupun tidak. Tambah sikit. Oh, ada putih. Ada putih. Yes. Lepas itu kita tambah berlebihan. Tengok dia larut dalam berlebihan ataupun tidak. Okey, jadi sekarang kita masih nampak ada mentakan putih. Ini menunjukkan bahawa dia tidak larut dalam berlebihan. Kalau tidak larut dalam berlebihan, jawapan dia MC. Tengok nampak tak video ni saya pun label MC. MC maksudnya magnesium dengan kalsium. Dia tidak larut dalam berlebihan. Okey. Okey, jadi contoh lain saya tak tunjuklah. Murid-murid sudah ada idea. Yang penting murid-murid kena hafal yang inilah. Kalau mentakan putih larut dalam berlebihan, ZAP. Kalau tidak larut, MC. Kalau hijau, dia Fe2+. Kalau perang, Fe3+. Kalau biru, tidak larut dalam berlebihan, Cu2+. Dan kalau langsung tiada perubahan, dia adalah NH4 positif, ion amonium. Okey, untuk larutan amonia pun sama. Kalau dia mentakan putih larut dalam berlebihan, sah. Confirm dia adalah ion Zn2+. Dan kalau dia mentakan putih tidak larut dalam berlebihan, jadi mungkin dia MAP. Jadi mungkin magnesium, aluminium ataupun Pb. Dan yang lain warna hijau, okey, Fe2+, warna perang Fe3+, dan mentakan biru Cu2+, dia larut dalam berlebihan, larut dalam larutan amonia yang berlebihan. Okey, dan kalau tiada perubahan, saya hafal macam ni lah, no change. NC. No change. No change. Okey. Jadi ada 2 lah. Kalau amonia tak ada perubahan. Yang ini pertama no dulu. No. Tak ada perubahan. Yang ini no change. Ataupun apa-apalah. Okey. Ini cara untuk kamu hafal. Okey. Kalau lepas kita tambah larutan pertama NaOH dan larutan kedua NH3 masih tak boleh dapat final answer. Maka larutan 3 dan 4 mungkin diperlukan. Iaitu kita mungkin perlu tambah larutan kalium iodida untuk mengesahkan Pb2+. Kalau dia adalah Pb2+, dia akan menghasilkan mendakan kuning. Dan juga kita boleh tambah Nessler reagent Nessler untuk mengesahkan NH4 positif, ion amonia. Kalau dia adalah ion amonia, dia akan menghasilkan mendakan perang. Okey. Jadi dan Fe2+ boleh kita mengesahkan dengan menggunakan
larutan kalium hexacyanurferat 3 dia menghasilkan mentakan biru tua. Okey, manakala untuk Fe3+, ujian pengesahan Fe3+, kita boleh mengesahkan dengan larutan kalium hexacyanurferat tu, dia akan menghasilkan mentakan biru tua juga. Okey, jadi dua-dua pun mentakan biru tua, tapi bahan kimia yang kita gunakan dia berbeza sikit. Satu hexacyanurferat 3 untuk mengesahkan Fe2+, satu lagi hexacyanurferat 2 untuk mengesahkan Fe3+. Okey, ini pening tak apa ni. Yang penting murid-murid ingat 4 bahan kimia. Pertama apa itu? Tambah larutan natrium hydroksida. Kedua, larutan amonia. Kalau masih tak boleh dapat jawapan, kita mungkin tambah larutan kalium iodida dengan larutan dengan Nessler reagent 4 ini. Okey. Okey, jadi sebenarnya kita sudah habis topik ini. Jadi lepas ini cikgu akan main games CSA dengan murid saya. Melalui games itu murid sepatutnya sudah boleh menguasai lah subtopik ini. Lepas itu saya akan bagi sampel yang sebenarnya letak di Mamau untuk mereka buat. Macam ni lah. Saya akan susun sampel A, B, C. Murid saya akan main-main. Dia akan menguji lah. Sampel itu garam dia adalah apa-apa. Sampel B garam itu adalah apa. Okey. Jadi di sini kita tak boleh buat eksperimen. Tak apa. Kita belajar melalui gambar aja. Dan semua bahan kimia saya letak atas meja. Contohnya Nessler reagent. Semualah natrium hydroksida. Larutan amonia. Okey. Kalium iodida. Jadi untuk murid-murid menjalankan ujian analisis kualitatif ini. Okey. Okey, kesimpulannya analisis kualitatif, mula-mula garam itu kita boleh panaskan, menjalankan ujian gas. Okey, lepas itu kita boleh perhatikan warna dia dan kita cuba tambah air sulin, tengok sama ada dia larut ataupun tidak. Kalau sampel itu larut dalam air, maka kita boleh isi di dalam beberapa tabung uji untuk menjalankan ujian kation dan ujian anion. Kalau sampel itu tidak larut dalam air, kita boleh tambah asid nitrik, kemudian asingkan kepada beberapa tabung uji untuk kita menjalankan ujian kation dengan ujian anion. Okey, ini adalah carta aliu dia. Okey, akhir sekali. Jadi untuk kita akan bincang beberapa contoh. Okey, namakan garam X. Contoh Okey, kita buat contoh pertama dulu. Contoh ini garam X. Apakah garam ini? Jadi mula-mula yang garam ini campur dalam air dulu. Campur dalam air, tengok larut ataupun tidak. Lepas itu tuang ke dalam tabung uji. Untuk kita buat ujian anion dengan ujian kation. Okey. Jadi sekarang jom. Contoh larutan garam X itu berwarna biru. Berwarna biru. Okey, kejap. Ada idea tak biru itu apa? Lepas itu kita buat ujian kation dulu. Jadi kalau ujian kation pertama mesti tambah apa? Larutan NaO. Betul? Mula-mula kita tambah sikit dulu larutan NaO, mentakan biru terbentuk. Lepas itu kita tambah berlebihan. Mentakan biru tidak larut dalam larutan NaO berlebihan. Okey. Lepas itu apakah bahan kimia kedua? Betul. Larutan amonia. Kita tambah larutan amonia, tambah sikit biru. Mentakan biru. Tambah berlebihan. Mentakan biru larut untuk menghasilkan larutan biru tua. Okey, jadi apakah jawapan akhir dia? Jadi jawapan akhir dia adalah ion biru itu apa? Ion Cu2+ adalah hadiu. Ion Cu2+ adalah hadiu. Okey. Jadi seterusnya kita buat ujian anion. Nota letak di sebelah murid-murid senang kamu nak rujuk. Okey. Garam yang sama, kita campur HCl, kita tambah barium klorida. Dapat bentakan putih. Apakah ion yang hadir? Masih ingat? Okey, barium. Jadi, barium klorida untuk mengesahkan apa? Siapa sudah hafal? Saya hafal macam ni. So banyak. Jadi jawapannya ion SO4 hadir. Okey, sila rujuk nota kamu Sila rujuk nota kamu letak di sebelah supaya tak
tak pening. Jadi untuk mengesahkan ion sulfat, kita tambah HCl, lepas itu kita tambah barium chlorida. Okey, mentakan putih terhasil. Maka dia adalah ion sulfat adalah hadir. So banyak, saya hafal macam ni lah. So banyak. Kalau okey, nantilah so banyak. Jadi jawapan akhir dia adalah apa? Tadi Cu kan? Cu. Yang ini jawapan SO4. Jadi jawapannya CuSO4. Kalau minta namakan, dia adalah cuprum 2 sulfat. Macam inilah topik ini. Tujuan adalah untuk jawapan akhir ini. Okey. Jom kita cuba satu lagi yang susah sikit, yang tak ada warna. Okey. Letak nota di sebelah kamu kalau tidak sebab kamu tak hafal lagi. Tak macam cikgu saya sudah hafal. Okey, contoh 2, namakan garam X sekali lagi. Kita uji ujian kation dulu. Bahan kimia pertama mesti tambah larutan natrium hydroksida, itu mesti. Okey, tambah sedikit dulu. Nampak putih. Tambah berlebihan. Mendakan putih tidak larut dalam berlebihan. Okey. Jadi kalau tak larut dalam berlebihan, kalau larut dalam berlebihan dia zap. Kalau tak larut MC. Masih ingat tak? MC. Jadi jawapan yang mungkin hadir adalah MC. Magnesium Mg2+ dengan Ca2+. Okey, lepas itu bahan kimia kedua dia adalah larutan amonia. Okey, kita tambah sikit larutan amonia. Tiada perubahan langsung. Macam mana cikgu hafal yang ini? Ingat tak? No change. Ingat tak? No change. NH4 dengan Ca2+, no change. Jadi yang ini, jadi dua-dua uji kimia ni menunjukkan bahawa jawapan akhir dia adalah apa? Yes, dua-dua ini yang wujud Ca2+. Jadi jawapannya Ca2+ adalah hadir. Okey, jawapan ion positif sudah dapat. Ion kalsium. Okey, kita sekarang buat ujian negatif. Okey. Ujian saya lupa nak tutup sepatutnya tutup ini. Okey, tak apalah. Larutan garam itu kita tambah asid nitrik. Kita tambah argentum nitrik. Dapat mendakan putih. Jadi okey. Ion apa? Saya sudah tunjuk jawapan tak apalah. Jadi jawapannya ion ion Cl negatif. Kenapa? Cikgu hafal macam ni lah. Cinta aku. Cinta aku. Okey. Asid ini macam mana cikgu hafal? Ingat, bila kamu nak uji Cl, jangan letak HCl. Yes, very good. Kita boleh letak HNO3. Jadi ini HNO3, kita tambah AgNO3. Dua-dua ini samalah. Cinta aku. Dia ada kaitan dengan bab 6.9. Garam yang tak terlarut dalam air. Okey. So, tak apa. Kita sudah setengah jam kan video ini pening sikit. Cinta aku. Cinta aku. Jadi, mendakan putih menunjukkan ion Cl negatif adalah hadir. Okey, so selesai. Akhirnya jawapan untuk soalan ini tadi atas adalah kalsium. Yang ini adalah klorida. Okey. So jawapan akhir kalsium klorida. Teng teng teng. Okey. So senang kan? Seronok kalau main di Mama, memang seronok. Sebab dia buat, kita main, kita bincang. Seronok. Kita letak, nampak kan tadi kita letak banyak sampel di sini. Okey, kita last lah. Last, kita nak tutup lah video ini. Okey, contoh ketiga, sampel ketiga. Garam X juga. Okey, ini susah sikit. Kita tengok. Bahan kimia pertama mesti larutan natrium hydroksida. Itu mesti. Kita tambah sikit. Okey, mendakan putih kita tambah berlebihan. Mendakan putih larut dalam air. Zap. Saya sudah hafal. Tengok nota, kamu tengok nota. Kalau kamu tak hafal. Dia larut dalam berlebihan, jadi dia adalah ZAP. ZAP. Okey. Lepas itu, apakah bahan kimia kedua? Yes, very good. Larutan amonia. Tambah sedikit. Lepas itu, tambah berlebihan. Okey, dia tidak larut dalam berlebihan. Jadi, dia adalah MAP. MAP. Cara saya lah. Saya guna MAP. MAP. Untuk amonia, kalau dia tak larut dalam berlebihan, MAP mungkin hadir. MAP.
Jadi di sini yang wujud, yang jawapan mungkin adalah Al3+ dengan Pb2+. Maka larutan NaO dengan larutan NH3 masih tak boleh mengesahkan yang manakah jawapannya. Sekarang ada dua jawapan yang mungkin, iaitu Al3+ dengan Pb2+. Kerana dua-dua ini mengandungi ion ini. Jadi kita terpaksa guna bahan kimia yang ketiga, iaitu larutan kalium iodida. Yes. Okey. Jadi larutan ini sekarang daripada uji kimia atas kita tahu mungkin dia Al3+, mungkin dia Pb2+. Jadi kita kena tambah larutan kalium iodida. Bila kita tambah sedikit, kuning terhasil. Pam, jawapan akhir. Yes, iaitu Pb2+ disahkan hadir. Tambah saja kalium iodida, kalau ada kuning dia adalah Pb2+. Kalau dia tak ada kuning, maka dia adalah Al3+. Boleh. Ini saya suka keluar sampel ini di dalam map. Boleh. Jadi kita tambah, kalau ada kuning, Pb2+. Kalau tak ada, dia adalah Al3+. Okey, so untuk soalan ini jawapannya Pb2+. Kenapa? Kerana kalium iodida ditambah menunjukkan mendakan kuning. Okey. Saya tunjuk video sikit lah. Ini seronok. Okey, ini video dia. Kalium iodida. Kuning. Yes, mendakan kuning. Pb2+. Boleh. Macam ni lah. Okey susah lah nak terangkan senang buat di eksperimen di rumah lah. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, akhir sekali kita buat ujian anion. Saya sampel. Lepas itu saya tambah asid sulfuric cair, tambah larutan ferrum 2 sulfat, dan saya contohkan saya tambah asid sulfuric pekat beberapa titik. Cincin perang terbentuk. Jadi apakah ion yang terhadir? Yang hadir kalau kamu sudah hafal jawapannya ion nitrat. Cincin perang menunjukkan ion nitrat. Okey, jadi jawapan dia tadi Pb bukan? Okey, jawapan akhir dia adalah garam ini adalah brombeum 2 nitrat. Memang sampel ini ada di dalam map saya. Brombeum 2 nitrat. Okey, video ini subtopik ini sudah 40 minit kerana banyak video saya tunjuk. Okey, jadi saya harap topik ini memang susah kerana banyak konsep kamu kena hafal. Dan saya telah tunjuk 3 contoh. Okey, tak apa. Jadi try your best, try your very best. Tengok balik video saya. Tetap pasti adakah saya mengajar terlalu cepat. Okey, jadi nota saya harap boleh membantu kamu. Kalau NaO, zap larut, MC tak larut. Kalau amonia, zinc larut, MAP tak larut. Okey, dan yang inilah. Ini saya hafal. Saya tersusun cinta aku. Yang ini so banyak. Okey, dan cincin perang itu nitrat. Okey, jadi video ini adalah video yang paling panjang pernah saya buat. Tapi saya harap kamu seronok belajar analisis kualitatif. Okey, dan menjadi seorang CSI. Mana tahu kamu minat. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana mendengar. Kita telah selesai bab ini 6.11 bab 6. Sekian, terima kasih. Bye.